أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini untuk kita meneruskan pada halaman 185 memulakan pada hari ini, pada minggu ini Ustaz ya. Ustaz. Bersama Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah ya. Terus ceria Ustaz ya. Ceria Ustaz. Bersama Al-Quran dan awal minggu ini kita nak memulakan ya, menyambung kembali kepada surah Al-Anfal. Surah yang penuh dengan analisis daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kita sudah pun sampai kepada juz yang ke-10. Masya-Allah. Kali ini bila 40 ayat terawal surah Al-Anfal seperti khutbah daripada Allah SWT kepada orang-orang beriman ya, jangan sekali-kali mengutamakan kepada anfal ya, terus didisiplinkan, diberitahu tentang kemenangan Badar itu adalah kemenangan yang datang daripada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selepas daripada Allah bercerita tentang 1/5 pada ayat 41, 1/5 bahagian untuk Rasul, Allah dan Rasul, dan kemudian barulah dibahagi-bahagikan, disambung lagi tentang apakah formula kejayaan bagi sebuah pasukan ya. Dan inilah yang kita akan lihat bersama pada hari ini. Jom kita lihat sinopsis halaman 185. Bermula daripada ayat 62 hingga ayat 66, menyatukan umat dan memotivasikan mereka untuk berjuang dan berperang. Sekali lagi kita ingat bahawa berperang ini bukanlah solusi paling awal, tetapi itu adalah yang paling akhir. Kemudian diikuti dengan ayat 67 hingga ayat 69, syarat mengambil para tawanan, menerima tebusan daripada mereka dan boleh memanfaatkan mereka. Jadi ini ada panduan daripada Al-Quran untuk tebusan. Tawanan yang ada itu macam mana ia diuruskan dengan saksama, bukannya boleh dikelar-kelar, ditendang-tendang ataupun aniaya, tetapi ada tanggungjawab yang tersendiri kepada kaum yang ditawan dalam peperangan Islam itu sendiri. Jadi sampai tahap itu sekali disiplinnya Ustaz ya, yang kita nak sama-sama baca pada ayat 62 hingga 65. Tapi kita mulakan dahulu dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Tuhanku, tambahkanlah untuk kami semua, untuk kita semua tuan-tuan, ilmu bermanfaat menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Jom sama-sama tuan-tuan share di Facebook dahulu ya, dan kita bermula. Baik, terima kasih Fadil Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'da. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ibu-ibu, ayah-ayah, mak kita yang tengah bersiap tu makali tengah masak ke apa, mudah-mudahan Allah terus kurniakan kemudahan dan juga kesihatan untuk terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, balighna Ramadan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pertemukan kita, sampaikan kita bertemu dengan Ramadan al-Mubarak. Tak lama lagi insya-Allah taala. Amin. Amin amin. Baik. Kita nak baca hari ini Ustaz, tuan-tuan dan puan-puan, halaman 185 Ustaz ya. Juz 10 dah Ustaz. Ya. Allahu akbar. Subhanallah. Masih lagi Allah beri kesempatan, alhamdulillah. Dan halaman hari ini Ustaz, saya perhatikan banyak ya ayyuhan nabi ya. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan nabi, dan juga banyak juga kalimah sabar sabar. Jadi pada hari ini tuan-tuan dan puan, pasti ada apa yang Allah nak pesan, nak sampaikan pada kita. Sekejap lagi kita ikuti. Namun kita mula dulu
Kita baca dulu ayat 62 hingga ayat 65 insya-Allah. Saya nak mulakan permulaan ini dengan Murattal Bayati sah. Baik. Jom sahabat-sahabat Al-Quran semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah huwa alladhi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, begitulah bacaan daripada ayat 62 hingga 65 daripada surah Al-Anfal, ya, seperti mana yang kita ikuti pada minggu lepas Ustaz, ya, pada hari Jumaat, iaitu di hujung ayat ataupun halaman 184, wa in janahu, jikalah mereka cenderung kepada perdamaian, fajnah laha, hendaklah kita berdamai dan bertawakal kepada Allah, wa tawakkal 'ala Allah innahu huwas samiul alim. Allah Maha mendengar apa yang mereka rancang. Kadang-kadang dia mungkin nak tipu ke Ustaz, ya, ataupun memang mereka betul-betul, siapa mereka? Orang-orang yang melawan, menyerang ataupun yang ingin memusuhi kepada orang yang beriman. Maka Allah kata innahu huwas samiul alim, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui apa perancangan mereka, apa perancangan orang Islam, apa keperluan, apa kelemahan, semua Allah dengar. Tawakal kepada Allah itu ialah apabila selepas kita sanggup untuk fajnah, iaitu kita tidak mahu untuk bermusuh, kita terus berdamai, ya. Mungkin ada di kalangan sahabat yang kata kita terus berperang, ya, pasal bila berperang sebahagiannya mungkin kata nanti kita menang, kita dapat harta ghanimah, tetapi jangan tertekan dengan tekanan para sahabat kalau ada, ya. Disebabkan yang penting adalah Islam adalah agama perdamaian. Nah, itu penting untuk kita faham bahawa perang bukanlah segala-galanya, ya. Jika seseorang, satu pasukan ataupun orang lain tidak memusuhi, tidak mengganggu, Islam tidak menyerang kepada orang tersebut, malah memberikan perlindungan kepada orang Kristian, Nasrani dan Yahudi ketika berada di Madinah dengan satu perjanjian, social contract.
kontrak sosial yang dinamakan sebagai piagam Madinah. Maka pada ayat 62 Allah menyatakan sambungan perkara ini, jika mereka bermaksud hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindungmu, dialah yang menguatkanmu dengan pertolongannya dan dengan sokongan orang-orang yang beriman. Jadi ini Allah menceritakan ada kemungkinan mereka itu membuat yakhda'uk, iaitu khada'ah ini maksudnya adalah menipu Ustaz ya. Saja dia berdamai lepas tu dia nak serang balik. Sebenarnya Allah cukup untukmu wahai Muhammad, kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita fikir sangat tentang teori konspirasi Ustaz ya, takut sana takut sini. Tapi sebenarnya khada'ah ataupun tipu daya, apatah lagi kalau tipu daya dalam peperangan, sebenarnya cukup dengan Allah sahaja ya. Yang penting ialah apa? Kalau katakan perlu berperang, kita berdisiplin, tetapi kalau kena gencatan senjata, tak nak berperang, bernabai, kita sign perjanjian, hasbuk ya, cukuplah Allah, hasbukallah sebagai panduan ataupun tawakal kita. Huwallazi ayyadaka binasrihi ya. Allah mengingatkan bahawa sebelum ini dalam perang Badar Ustaz ya, ataupun kalau perang-perang lain pun Allah memberikan kedamaian ataupun pertolongan ya. Kalau perang Badar itu salah satunya rasa mengantuk. Betul. Ya, turun hujan ya, dengan itu rasa tenang, rasa salam, rasa sejahtera dalam hati itu, walaupun yang diperangi itu adalah sekitar 1000 orang ya. Umat Islam hanyalah 313, selain daripada Allah memberi bantuan apa? Para malaikat ya, 1000 malaikat yang turun itu. Jadi 1000 campur 313, maksudnya lebih daripada tentera musyrik Mekah itu sendiri. Itu yang dengan izin Allah mendapat kemenangan di Yaumul Furqan, pada hari dipisahkan hak dan yang batil. Dan menarik di sini ada perkataan wabil mukminin ya. Allah letakkan huwallazi ayyadaka binasrihi, pertolongan Allah, wabil mukminin. Ini adalah salah satu daripada pujian kepada orang-orang beriman di kalangan sahabat, dan misi Nabi untuk menyampaikan tauhid ini kekal sampai sekarang. Jadi tuan-tuanlah, sebagai orang yang beriman boleh mendapat status yang amat tinggi ini bersama dengan bantuan Allah. Maksudnya bantuan Allah satu, tapi juga bantuan daripada orang-orang yang beriman. Ini satu pujian yang besar Ustaz ya. Bila Allah cakap bahawa orang berimanlah yang memberi pertolongan kepada misi Nabi yang kita rindui, yang kita amat cinta untuk bertemu, perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang nak tolong Nabi? Orang beriman. Harapnya kita kan, bila kita bercakap tentang kita nak memastikan semua orang kembali pada Al-Quran, tuan-tuan share dekat Facebook, beritahu pada kawan, pada anak, kita derma kepada tabung-tabung untuk memastikan Islam ini diangkat mulia di sisi manusia. Itu semua adalah apa yang dimaksudkan dengan wabil mukminin. Pada ayat 63, menarik Ustaz ya. Ayat ini biasa kita baca wa allafa baina qulubihim, Allah lah yang telah menyatukan, mengumpulkan hati-hati mereka. Masya-Allah. Kalaulah kamu mendermakan apa sahaja di bumi ini, semuanya tidak dapat menyatukan hati mereka, walakinallaha allafa bainahum. Allah menekankan tentang perkara ini, innahu azizun hakim. Subhanallah ya. Dalam surah Al-Anfal ini Ustaz ni sekitar paling kurang pun 4 kali ada penggunaan inna, ada azizun hakim. Betul. Dan tidak ada alif lam. Betul. Ya, tidak ada alif lam. Dia ada alif lam sekitar 29 kali sepanjang Al-Quran, tapi yang tidak ada alif lam azizun hakim 13 saja. Dan dalam surah Al-Anfal ini ada 4. Salah satunya di sini iaitu Allah ini maha perkasa, Allah maha bijaksana. Ini bukan sekadar Allah nak letakkan nama begitu saja ya. Ceritanya apa? Ceritanya cuba bayangkanlah orang Arab ni Ustaz ya. Dia bergaduhnya. Kita tengoklah kat Mekah tu kan, sampai sekarang masih ada buktinya. Sikit dia. Betul. Dia boleh. Masa saya pergi ke umrah dulu. Betul Ustaz. Pembunuhan berlaku dekat depan Masjidil Haram. Subhanallah. Sampai begitu sekali. Maksudnya bukanlah dekat Masjidil Haram itu tidak berlakunya ialah tempat Abu Lahab, bukan situ juga kan. Jadi di sini apa yang kita perasan, orang Arab yang amat degil tersebut ya, tetapi bila Allah yang berkuasa menyusun kan, daripada degil-degilnya, kalau dekat Madinah tu Aus dan Hazraj bergaduh-gaduhnya, Allah berkuasa untuk akhirnya mereka bersatu. Dengan bukan sekadar dengan Aus dan Hazraj, boleh bergabung pula dengan orang Mekah Muhajirin yang datang itu, boleh bantu-membantu. Ini adalah kesan ataupun daripada siapa? Hanya Allah boleh buat. Betul.
hanya Allah boleh buat, yang berkuasa menguasai hati-hati manusia, dan yang keduanya hakim, yang penuh bijaksana. Ya, kalau kita fikir-fikir ustaz ya, orang suka bergaduh-gaduh ni. Betul. Orang ini juga yang menaikkan nama Islam. Subhanallah. Orang yang suka gaduh-gaduh ni, kalau kita kutuklah orang Arab kan, contohnya suka bergaduh ni ya, tapi orang ini jugalah pada zaman Nabi yang mendapat daripada hakim. Al-Hakim ni Allah SWT, Quran, kalau kita baca surah Yasin apa ustaz, wal Quranil Hakim, Quran yang penuh kebijaksanaan yang turun daripada Allah Al-Hakim. Itu menyebabkan orang-orang Islam dekat Mekah yang datang ke Madinah boleh bergabung, dan akhirnya mereka bersatu untuk bawa agama, bawa Quran, dan hasilnya sampai pada kita. Ya, subhanallah, ini adalah betapa Allah ini memang Azizun Hakim. Malah kalau kita cakap tentang orang yang bijaksana ustaz ya, dia kena ada kuasa. Betul. Orang yang ada kuasa kena bijaksana. Ada juga penguat kuasa yang tak berapa bijaksana kan, main marah-marah aja ya, ataupun ada yang ada kuasa tapi bila dia menjatuhkan hukuman tu tidak bijaksana. Betul. Ya, orang kecil bilis dia dapat hukuman. Betul. Orang besar kan lepas. Ya, pasal dia ada kuasa, kuasa, tapi dia rasa tak apa. Awak kalau buat salah rasuah apa kecil awak kecil. Okey, masuk. Tapi kalau orang besar tak apa. Kan? Ulur sikit ataupun kena gertak sikit je ya, bawa kuncu-kuncunya. Jadi ideanya ialah pada ayat 63 ini, betapa pentingnya kita beriman kepada innahu azizun hakim. Dan kemudian diikuti dengan panggilan yang Ustaz beritahu tadi, ya ayuhan nabi, wahai nabi, hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Sekali lagi penegasan sebagaimana pada ayat 62, iaitu wahai nabi, cukuplah padamu Allah dan juga yang mengikutimu di kalangan orang yang beriman. Hadir selepas cakap pasal hati tadi tu. Pasal sebenarnya apa? Allah dan orang beriman ini dia amat dekat. Mengapa jadi dekat? Kerana Allah lah yang menyatukan, yang membolak-balikkan hati orang beriman, akhirnya dia beriman dan dia memilih untuk dekat dengan Allah. Maka cukup dengan orang beriman saja. Tak payah kita nak kisah pasal orang bukan Islam ataupun orang-orang munafik, dia nanti dia buat komplot konspirasi ke apa ke. Nothing. Nothing. Bila kita tahu bahawa ayat 64 ini adalah satu seruan kepada nabi, tapi sebenarnya bila cakap pasal nabi ini sebagai ketua pada waktu itu, bagi ketua yang penting ialah Allah dan orang yang beriman. Itu yang kita kena faham, bahawa sebenarnya kalau katakan ketua organisasi dapat bina program untuk bina orang beriman, itu sebabnya Quran tak boleh tinggal Ustaz. Quran dan solat ini, kalau HR, Human Resource Officer dapat jaga dua perkara ini, insya-Allah selepas itu dari segi integriti dapat dijaga, kemudian senang orang amanah ni. Senang kalau kita minta dia buat apa, belajar itu belajar ini, kalau dia disuruh, kalau dia tak tahu pun dia beritahu tak tahu. Tapi kalau tak amanah, dia tahu dia pergi gunakan untuk songlap duit yang ada di dalam sesuatu organisasi. Perkara ini yang kita perlu beri perhatian. Dan kemudian selepas itu apakah yang diseru pada nabi? Ya ayyuhan nabi harridil mu'minin 'alal qital. Ya, beri semangat beri motivasi kepada orang beriman 'alal qital, atas peperangan. Ya, kita kena faham bahawa ini surah Al-Anfal, surah di Madinah bila berlakunya pada peristiwa 2-3 Hijrah itu, dah nak perang dah. Ya. Dan kalau kita lihat ustaz ya, ada formula untuk peperangan ini. Ya, in yakum minkum 20 sabiruna ya'libu mi'atain, iaitu 20 boleh mengalahkan 200. Subhanallah. Ya, syaratnya apa? Sabar. Apa maksud sabar tu nanti kita bincang sikit. Wa in yakum minkum mi'atun ya'libu, kalau ada 100 boleh mengalahkan alfam minal ladina kafaru bi annahum qaumul la yafqahun, iaitu 100 boleh mengalahkan 1000. Jadi satu kalahkan 10. Syaratnya apa? Sabar. Ya, sabar. Dan di hujung itu Allah kata orang sabar ini dia yafqahun. Orang tak sabar dia la yafqahun. Orang-orang kufur itu adalah orang yang tidak memahami sebenar-benarnya. Perbincangan ulama ialah yafqahun ini orang yang tahu apa, yang faham apa misi perjuangan. Orang kafir tak faham. Orang kafir ialah bila dia nak berperang itu yang penting dia kerja, kan. Saya pernah belajar bahasa Arab dulu Ustaz dengan US Army. Subhanallah. Dia kata as long I got my pay check, that's fine. Kan. Asalkan dapat gaji je, okey.
dia tak jelas apa hala tujunya, apatah lagi dia tak jelas tentang strategi. Pasal sebenarnya kalau ikut sejarah, Nabi dah bela kuda lebih awal lagi. Ya, lebih awal. Dan itu sebabnya kalau kuda Arab ni, kalau Ustaz pernah naik kuda Arab, dia punya lain daripada kuda di tempat lain kan. Kerana apa? Kerana kita bercakap tentang satu strategi perang, tapi yang keduanya ialah kerana iman, misinya jelas. Ya, misinya jelas menyebabkan lebih mudah berdisiplin dan bersatu berdasarkan pada ayat 65 ini. Membawa kita kepada perkataan pilihan kita. Mari sama-sama kita ikuti. Perkataan pilihan kita pada hari ini ialah khada'a, iaitu menipu ataupun berhelah. 5 kali disebut di dalam Al-Quran, dan inilah yang Allah nyatakan pada ayat 62, kalau mereka itu ingin menipu, berhelah, menyatakan kami ni gencatan senjata tapi main-main, hasbukallah, Allah kata cukuplah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan juga orang beriman. Jadi maksudnya orang beriman kena bersiap sedialah, kan, bila datang dia seruan terus saja bersiap sedia untuk berjuang. Tapi yang pentingnya ialah Allah. Masing-masing penebina hubungan ibadah kepada Allah itu adalah lambang kejayaan yang akan dikecapi dalam kehidupan kita sama. Ya, kita perlukan Allah dan perlukan sokongan orang-orang yang beriman. Orang-orang lain tu boleh, tetapi orang beriman ini kerana mereka adalah orang-orang yang betul-betul ingin berjuang di dalam kehidupan. Jadi mungkin Ustaz, ini adalah sebahagian daripada ayat 185, betul, ya, Ustaz, yang ataupun muka surat 185 ini yang mempunyai pelajaran penting kepada kita, ya. Dan Ustaz cakap tadi 2 kali ya ayyuhallazina ya ayyuhan nabi, ya. 2 kali itu sebenarnya itu mesej kepada pemimpin-pemimpin, ya, seriusnya, ya. Satu tadi cukup Allah, betul, dan orang beriman, maksudnya orang yang berdisiplin ini. Yang keduanya kena bagi semangat, ya. Untuk maklumat, ini belum wajib lagi Ustaz ni. Yang wajib berperang ni bila dah Fathu Mekah, bila Tabuk tu, kalau surah Taubah Tabuk. Yang ini belum lagi wajib. Jadi itu sebabnya kalau tak datang pun bagi excuse, pergi tak apa. Tapi Tabuk, bila Nabi ada yang kata saya tak nak datang, Nabi kata hampir boleh, tapi Allah kata tak boleh. Semua kena pergi. Itu yang kena kalau Ka'ab bin Malik dia tertinggal itu, kena pulau. Tapi yang ini pada peristiwa Badar, Uhud, ya, benda ni masih lagi, tapi semangat telah dikobarkan. Ya, semangat boleh dikobarkan, sedang dikobarkan oleh ketua. Kerana apa? Kerana kalau tidak dikobarkan perkara ini, misi tak jelas, tak bersemangat, akhirnya jadi kendur dalam perjuangan. Motivasi ini penting dalam kehidupan kita seharian. Jadi kita berehat sebentar, ya, sebelum kita menyambung. Kalau saya tak boleh kuat sabar macam sahabat-sahabat, ada pilihan lain tak? Kita sambung kembali dalam My Quran Time, baca faham aman, insya-Allah. حسبنا الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. Cukuplah Allah pegangan kita ataupun kita kata apa Ustaz, pelindung kita, dan hanya Allah lah pembantu sebaik-baik penolong kita, tuan-tuan dan puan-puan. Selalu kita zikir, kita ingat hasbiyallah wa ni'mal wakil, kan.
la haula wala quwwata illa billahil azim. Jadi subhanallah, alhamdulillah kita masih lagi berada dalam My Quran Time, diberi kesempatan kita hari ini, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seperti biasa kita nak terus menyambung ulang kaji kita dalam segmen tajwid, dan hari ini kita nak melihat tingkatan-tingkatan apa nama ni, ikhfa hakiki. Sebelum ni kita ada tengok kan, maknanya banyak kita bertemu dengan huruf-huruf, ada 15 huruf 15. Dia, dan dia ada pecahan-pecahan tingkatan dia Ustaz. Kalau kita perhatikan paparan skrin kita, iaitu martabat ikhfa, iaitulah ada 3. Yang pertama martabat al-a'la, martabat a'la, martabat tertinggi. Kenapa? Kerana makhrajnya yang paling hampir dengan nun sakinah. Huruf dia ada 3, huruf ta, huruf dal dan juga huruf ta. Mataba min duni, contoh, min tin, maksudnya dekat makhraj tu, makhraj 3 huruf tadi dekat dengan apa nama ni, nun tu kan, nun mati tu ataupun tanwin. Okey, jadi itu yang pertama, martabat a'la. Yang kedua martabat pertengahan, ataupun kita panggil martabat apa nama ni, adna, martabat terendah, adna, martabat terendah, adna, kerana makhrajnya paling jauh dari nun sakinah. Huruf dia ada 2, qaf dengan kaf, kan, qaf dengan kaf. Man qatala, jauh dengan nun kan, di belakang pangkal apa lidah kita kan, qaf dengan kaf. Man qatala minkum, kan, minkum, man qatala. Okey, itu 2 huruf ataupun kita panggil martabat adna. Dan yang terakhir, yang ketiga, iaitulah martabat awsat, iaitu martabat pertengahan, kerana makhrajnya berada di pertengahan. Huruf dia tu ada 10, baki daripada huruf-huruf yang tadi. Contohnya huruf shin, insya'a, contoh kan, insya'a, contoh huruf shin. Huruf jim kan, lepas tu ada lagi huruf sin, sad, dad, dha, itu pertengahan kan. Man zulim, dha, illa man zulim. Jadi itu 3 peringkat martabat ikhfa, martabat a'la, martabat adna dan juga martabat awsat. Jadi itulah perkongsian kita, dan yang paling penting dan mustahak bagi kita ialah kita mesti praktikkan sebutan-sebutan itu tadi bersama dengan guru-guru kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jemputlah untuk ikuti kelas-kelas pengajian Al-Quran. Kalau ada yang berserta dengan tadabbur dan sebagainya, lagi baik. Maknanya kita samping kita bertalaqi, kita memahami isi kandungnya Al-Quran, insya-Allah. Allah a'lam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi berkongsi tadi tentang 3 tahap tadi ya, martabat dalam ikhfa ya. Untuk kita, saya pun baru tahu juga ya, ada martabat, ingatkan sama aja, sapu sekali kan ya, tapi rupanya ada perbezaan. Harapnya tuan-tuan dapat manfaat ya daripada perkongsian daripada sebentar tadi. Kita ingin meneruskan pada halaman 66 hingga 6 ataupun ayat 66 hingga 69. Sebentar tadi kita sudah pun melihat bahawa 1 boleh mengalahkan 10 ya, lebih kurang 20 boleh mengalahkan 200 ataupun 100 boleh mengalahkan 1000. Ini bagi orang-orang ataupun tentera yang sabarnya tahap tinggi maksudnya. Tapi kalau yang rendah sikit macam mana? Ini sebenarnya apa yang kita bincangkan ini bukan sekadar pada perang, tapi dia berkaitan juga dalam pengurusan organisasi, dalam hidup kita. Dia ada satu buku sebenarnya saya pernah baca, The Art of War oleh Sun Tzu. Ini Cina punya teknik berperang, tapi digunakan dalam bisnes ya. Jadi sebenarnya apa yang ada di dalam Al-Quran ini, dalam sunnah Nabi ini, kita boleh manfaatkan ya. Contohnya bila bercakap tadi tentang Nabi disuruh untuk harridil mukminin, iaitu beri semangat pada orang beriman.
dan sabar dan juga mestilah yafqahun. Pasal bercakap tentang visi untuk berjuang ini, dia kena jelas pada setiap masa, Ustaz. Kalau tidak nanti yang sebelah yang kena panah, pasukan panah tak tahu nak buat apa, yang kena pakai perisai tak tahu nak buat apa. Jadi bila arahan tak jelas, ketua tak sampaikan dengan jelas, kesannya anak buah pun dia caca merba, dan itu yang berlaku kepada orang-orang kafir pada waktu itu. Pasal dia datang tu ada semangat nak lawan saja, tapi dia pun ada yang kata nak harta, ada yang nak itu, jadi tak satu wavelength, istilah orang kampung Ustaz ni, okey, tak satu gelombang ataupun satu cara berfikir. Jadi mari kita tengok kepada kalau tak cukup kuat, macam mana minimum pada ayat 66 hingga ayat 69. Baik, kita teruskan Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang kasih Allah Subhanahu taala sekalian, mari kita sambung ayat 66 hingga ayat 69. Kita cuba bacaan nahwan saya nak cuba baca macam Syekh Husari nak cuba jelah Ustaz. Okey. Jadi tak jadi tu tak apalah. Cuba dulu. Okey, jom sahabat-sahabat Al-Quran semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ 1000 يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, begitulah bacaan daripada ayat 66 hingga 69. Apakah maksud ayat 66? Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahawa pada kamu ada kelemahan, ya. Istilahnya di sini adalah fikum dha'fa. Fa in yakum minkum, jika ada di kalangan kamu mi'atun sabiratun ya'libu mi'atain, iaitu 100 boleh mengalahkan 200. Kali ini satu nisbah 2 Ustaz, ya. Kalau tadi satu nisbah 10, ya, ini satu mengalahkan 2 orang. Wa in yakum minkum alfun ya'libu alfain, jika ada 1000 boleh mengalahkan 2000 biiznillah, dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa taala. Wallahu ma'as sabirin, tetapi masih lagi poinnya ialah sabar. Maksudnya apa maksud sabar? Sabar ni bukan tak buat apa-apa, kan? Orang kata sabar jelah, bukan begitu, ya. Sabar itu ialah kita betul-betul membuat persediaan, betul-betul kita membina keimanan, ya. Itu adalah tanda kita seorang yang sabar. Ini yang kita telah belajar daripada halaman-halaman sebelum ini daripada surah Al-Anfal. Buat persediaan, kalau perlu ternak kuda, buat persediaan senjata, semua itu adalah sabar, termasuklah sabar ketika ingin berjuang kerana menegakkan kebenaran, ya. Jadi pada ayat 66 ini apa yang kita belajar ialah
kalau iman lemah paling kurang ialah 1 lawan 2. Ya, 1 lawan 2. Jadi maksudnya ialah dia kalau staff itu Ustaz ya, dia seorang dia boleh buat kerja untuk 2 orang. Ya. Dia kalau ada lagi staff yang hebat, kalau ayat 65 tadi, satu staff, satu orang pekerja tu boleh buat macam kerja 10 orang. Betul. Kan? 10 orang punya kerja dia boleh buat. Pasal apa? Dia mahir apa sebagainya. Itu kalau dalam pengurusan. Tetapi di medan perang maksudnya dia memang tangkas betul dan semangat dalamnya itu membara-bara ya. Itu perlu dibina sebenarnya oleh ketua ya. Itu sebabnya Harridil Mukminin pada ayat 65 itu adalah satu proses memberi semangat dan melakukan latihan kepada staff, training untuk dia naik kemahiran yafqahun dalam kehidupannya. Makana lin-nabi, kemudian diingatkan kepada nabi ya, tidak mungkin ataupun tidak patut bagi seorang nabi ayyakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard. Apa maksudnya? Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya. Yuthkhina fil ard ini Ustaz ni maksudnya pancung dan hancurkan. Ya. Ini nampak macam ganas lah ni kan, tapi kita bercakap tentang konsep perang. Memang tak adalah kesian tengoknya, tak apa pergi. Okey pergi kan. Baik tak payah perang itu kan. Ini bila dua-dua pihak sudah bersetuju untuk berperang, maksudnya dia betul-betul bermusuh kan. Walaupun ada pada waktu itu ada Abbas. Ya, ada Abbas, ada suami kepada Zainab. Zainab adalah anak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya ialah pada waktu itu masih lagi Zainab berkahwin dengan suaminya. Suaminya belum Islam lagi. Ya, ini syariat pada waktu itu belum lagi sampai wajib dua-dua kan. Tapi selepas itu suami kepada Zainab ini namanya siapa ya? Namanya ialah Abu Al-As Ibn Rabi'. Abu Al-As. Ya, Abu Al-As. Jadi dia ditangkap, ditawan. Jadi pada waktu itu ialah Zainab bagi rantai yang dihadiahkan oleh mak dia. Allah. Khadijah. Jadi bila Nabi tengok begitu, masya-Allah, amat terharu. Tapi memang kena serahkan juga pada Baitul Mal lah kan. Kemudian Nabi kata, adakah ini kita nak teruskan ataupun serahkan kembali kepada Zainab? Sahabat-sahabat kata tak apalah, serahkan kembali. Tapi Nabi serahkan dulu kepada Baitul Mal ataupun kepada hak umum sebelum dikembalikan satu semula. Contoh juga satu contoh. Walaupun kita bos ataupun kita yang mengetuai ni, maksudnya boleh je. Betul. Saya kapten. Ni saya punya ni contohlah, tapi itulah contoh Nabi integriti. Subhanallah. Maksudnya walaupun pada anaknya Abbas contohnya kan. Abbas adalah pak cik Nabi kan. Jadi Abbas ditawan ya, pasal Abbas ini dia ikut sajalah pasal dia katanya ialah dia tak berani nak melawan sangat di Mekah itu. Jadi bila dia ditawan, apa yang berlaku ialah malam tu dia dengar mengerang sakit. Rupanya ikatannya terlampau ketat sangat. Jadi Nabi pasal kesian kan, sepatutnya boleh dia cakap longgarkan sikit ni, dia ketua kan. Tapi Nabi tak cakap begitu. Nabi cakap pada sahabat, tolong longgarkan semua tali-tali kepada para tawanan. Jadi tak termasuk hanya Abbas, tidak kroni lah. Tidak kroni ya. Jadi ini adalah bagaimana cara menguruskan tawanan. Tapi Allah ingatkan apa? Makana linabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuthhina fil ard. Jangan ada tawanan sehingga dihancurkan semua apa yang ada di bumi ini di kalangan orang kafir. Jadi apa yang berlaku? Sebenarnya ayat ini turun ketika bila Ustaz? Ya. Mungkin Ustaz boleh baca sekali lagi. Ini ayat ni turun ketika Nabi tanya pendapat Abu Bakar. Abu Bakar kata suruh dia ngajar nilah. Baca tulis. Tanya pada Umar, Umar kata cantas. Kan? Jadi Nabi pilih. Nabi akhirnya pilih yang Abu Bakar. Turun ayat ini. Subhanallah. Bila turun ayat ini menunjukkan bahawa sebenarnya apa? Kita baca dahulu ayat ini insya-Allah. Baik. Kita nak baca ayat yang ke-68 saya. 67. 67 saya. 67. Satu je ya. Baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ma kana linabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard turiduna 'arada ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah wallahu azizun
Hakim. Sadaqallahul azim. Tidaklah patut bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di atas muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi sedangkan Allah menghendaki akhirat, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Abu Bakar dengar ayat ini Ustaz, dia menangis. Allahu akbar. Allah cakap turiduna aradad dunya. Masya-Allah. Nabi pun sama. Ya. Nabi cakap astagfirullah, astagfirullah. Pasal apa? Allah cakap engkau ni nak dunia lebih kurang gitulah. Cuba bayangkan Ustaz ni, kalau ada orang cakap kita Ustaz ni memang nak dunia. Kan? Memang Nabi Abu Bakar habis surrender. Terduduk. Rupanya yang betulnya adalah pendapat Umar. Subhanallah. Sepatutnya kena cantas. Kan? Dan mungkin kata, ganasnya kan. Wallahu yuridul akhirah. Allah yang nakkan akhirat. Wallahu azizun hakim. Subhanallah. Apa maksud azizun hakim? Sama macam tadi kan, ada innahu azizun hakim, bahawa Allah yang berkuasa. Allah ni bijaksana, bukan berkuasa tak bijaksana, bukan bijaksana yang tak berkuasa. Jadi Allah tahu apa yang akan berlaku kepada orang Islam, orang mukmin kalau berbaik-baik sangat dengan orang yang bukan Islam. Yang bermusuh, kita bukan sekadar orang Islam biasa, orang bukan Islam biasa, tapi orang bukan Islam yang bermusuh, yang ingin membunuh orang Islam. Sudah tentu amat bahaya. Dan sekarang ini kita tengok di Uighur contohnya Ustaz, yang orang Islam dibunuh, dirogol, diperkosa apa sebagainya. Itu contoh musuh Islam yang dia memang terang-terangan beritahu kami memusuhi Islam. Kalau orang bukan Islam tak memusuhi, okey. Kan, kita memang memberikan perlindungan kepada orang-orang begitu untuk beragama. Tidak ada paksaan dalam beragama. Kita kena asingkan yang bermusuh menyerang dengan yang beragama lain. Beragama lain tak ada masalah. Baik. Jadi di sini bila melihat kepada ayat ini, kita belajar sesuatu. Sebenarnya Nabi pun kena tegur, Ustaz. Subhanallah. Nabi kena tegur. Bila saya baca ayat ni rasa wah, Nabi kena tegur ni kan. Nak menunjukkan apa? Nabi bukan Tuhan. Betul. Nabi bukan Tuhan. Pasal ada orang yang kata orang Islam ni mendewa-dewakan Nabi. Tak. Kalau Nabi Tuhan, tak adanya ayat ni keluar. Betul. Kan? Dan kalau Nabi tulis pun, buat apa tulis yang bahagian sini? Kan, aku kena tegur dengan Allah kan. Aku dianggap sebagai turiduna arad dunya kan. Tak ada. Tetapi kerana Nabi ini dibetulkan, maksudnya sebagai hamba, dan Allah mempunyai kaitan ataupun hubungan dengan Nabi untuk terus memberikan panduan. Persoalannya Ustaz ya. Mengapa ayat ini tak turun sebelum Nabi buat keputusan? Kan boleh je Allah terus bagi. Sebenarnya Allah nak mengajar kita lah sebenarnya bahawa Nabi tetap juga sebagai seorang hamba dan Nabi bermesyuarat dan dalam masa yang sama ialah ada ulama yang menyatakan turiduna aradad dunya ini Nabi berancang untuk kemenangan di dunia. Harapnya orang bukan Islam lebih banyak tertarik kepada Islam dan Islam akan menang. Okey target itu okey, tetapi Allah nak lebih daripada itu. Wallahu yuridul akhirah dan itulah yang berlaku pada ayat 28 ataupun 68, laula kitabum minallahi sabaqa lamassakum fima akhadhtum azabun alim. Ini keras Ustaz ya. Jika tiada ketetapan yang telah terdahulu daripada Allah, ketetapan ini sebenarnya dah turun dalam surah Muhammad. Surah Muhammad kita tak baca lagi, tapi telah turun lebih awal. Jadi kalau katakan di situ ada disclaimer sikit, boleh kalau nak ambil manfaat daripada tebusan. Kalau tak adalah peraturan itu, laula kitabun kitabun ini maksudnya ketetapan ataupun undang-undang itu, memang akhadtum azabun azim, azab yang sengsara kepada nabi, kepada orang-orang beriman Allah pada waktu itu. Subhanallah. Ini nak mengambil pelajaran untuk kita Ustaz ni. Kalau kita zaman sekarang ni buat keputusan tanpa merujuk pada kitab, azab akan kena. Azab akan kena. Ini nabi dah berjuang untuk agama ni. Ini bukan yang suka buat lara, tengok-tengok YouTube je setiap hari. Bukan salah lah tapi kalau tengok YouTube perkara-perkara yang sia-sia, itu dah satu. Tapi ini pejuang agama nabi kot. Kan, orang beriman. Insya-Allah. Allah kata tetap juga akhadtum adzabun azim, sebagai peringatan bahawa dalam kehidupan kita ini, perjuangan ini, surah Al-Anfal ni dia strict sikitlah Ustaz ya. Memang kena betul-betul. Fakulu mimma ghanimtum, maka makanlah daripada sebahagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Allah ampunkan Nabi, Allah ampunkan kepada sahabat Abu Bakar kerana membuat penilaian tadi yang kurang tepat,
dan kita bersyukurlah ya dengan peristiwa itu kita dapat belajar sesuatu bahawa kita ini ada nabi yang tetap juga manusia. Ya, kita belajar akidah sebenarnya dalam peristiwa ini bahawa nabi sentiasa berkomunikasi dengan Allah dan nabi selalu mengikut kepada wahyu, tapi pada masa yang sama Allah ada modul-modul khas. Wahyu kemudian modul lambat. Betul. Membawa kepada situasi gambaran luas kita pada hari ini. Iaitu apakah yang berlaku dalam halaman ini, kita melihat sebelah kiri atas itu, cukuplah Allah ya dalam perjuangan dan juga orang-orang beriman. Dan di kanan atas itu bercerita tentang satu boleh mengalahkan 10 kalau sabarnya itu imannya kuat, tetapi kalau lemah sedikit satu kalahkan 2 ya. Tapi masih lagi perlu memberi perhatian kepada kesabaran, perlu dibina kekuatan sabar itu tadi. Dan di sebelah kanan bawah itu bercerita tentang jangan fokuskan harta, itu menyebabkan Abu Bakar, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, penting kerana ini adalah jalan perjuangan, kena letakkan yang lebih tinggi adalah misi perjuangan untuk berjaya sampai ke akhirat nanti. Kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok resolusi kita bersama insya-Allah. Jika ada penipuan, mohon pertolongan daripada Allah dan orang beriman. Jangan bimbang kerana Allah akan membantu. Nombor 2, bina kesabaran dalam diri untuk meningkatkan kualiti dalam perjuangan. Ya, bukan sekadar kuantiti, jumlah, tetapi kualiti. Sabar itu dibina. Yang ketiganya, utamakan akhirat berbanding dunia dalam berjuang agar jelas bantuan Allah sampai pada bila-bila masa. Kita berdoa dengan Allah SWT. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan dosa mak ayah kami ya Allah, ibu dan ayah mertua kami ya Allah, kasihani mereka sebagaimana mereka kasih buat kami sejak kami kecil lagi ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan kami ini orang-orang yang sabar ya Allah, sabar ketika mendapat nikmat daripadamu, sabar juga di saat kami diuji olehmu ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah iman kami ini senantiasa dipupuk dan dijaga ya Allah, menjadi hamba-hamba yang senantiasa dekat kepadamu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Jadikan kami ini pemimpinnya beriman ya Allah. Jadikan kami ini yang dipimpin pun yang beriman. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita untuk menjadi orang yang sabar Ustaz ya. Dan inilah yang kita ingin bina, generasi yang sabar, kuat dengan iman dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu usaha bersama tuan-tuan. Kita mengikuti My Quran Time, kita mengikuti pelbagai program, kita nak melaksanakan, menyebarkan lagi atas sumbangan yang tuan-tuan hulurkan, atas cadangan tuan-tuan, kerana kita penting menyiapkan generasi yang penting bersabar dengan iman untuk berjuang, bukan sekadar di medan perang itu satu, tetapi berjuang dalam keluarga, dalam organisasi, membina negeri negara ini. Kita bertemu lagi dalam jam 5 petang, pada jam 10 malam dan 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mofas agar kita terus membina generasi yang sabar berjuang sampai ke hujung hayat. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.